Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Soalan pertama adalah bagaimana untuk jaga batas-batas kalau nak berkenalan dan juga kalau diminta untuk berkenalan, batas itu supaya tidak jatuh berfitnah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Apakah batasnya dan bagaimana nak menjaga batas di perhubungan di antara lelaki dengan wanita supaya tidak jatuh dalam fitnah. Yang pertama sekali, batasan yang paling asas akarnya adalah memperkemaskan solat kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kita daripada melakukan dosa yang melibatkan kemaluan dan perkara-perkara yang diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Munkarat maknanya, perkara-perkara dosa yang lain. Fahsya itu biasanya para ulama menyebut dia adalah perkara dosa yang melibatkan kemaluan. Sebagaimana Allah kata, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina, innahu kana fahisyatan. Iaitulah jangan kamu menghampiri zina kerana zina itu adalah fahisyah. Apa dah? Zina adalah dosa melibatkan kemaluan dan ia disifatkan sebagai fahisyah. Wasa'a sabila, dan juga seburuk-buruk jalan. Lalu itu adalah cara yang pertama menjaga batasan. Sekiranya solat tidak perkemaskan, interaksi di antara lelaki dengan perempuan, walaupun atas nama dakwah, walaupun atas nama amar ma'ruf nahi munkar, boleh saja jadi terseleweng. Ya, boleh jadi saja terseleweng. Itu yang pertama. Yang kedua, batasannya adalah menjaga batasan-batasan yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nur. Iaitulah qul lil mu'minin an yaghuddu min absarihim. Katakan kepada para lelaki untuk menundukkan pandangan, sebahagian pandangannya. Para ulama tafsir menyebutkan mengapa Allah sebut min absarihim. Antaranya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menghuraikan dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Maksud min tu litab'id, iaitulah sebahagian pandangan. Lalu Allah SWT kata, Dr. Yusuf Al-Qaradawi tidak mengarahkan kita untuk sentiasa menunduk, tak nampak wanita dari perjalanan, sampai langgar kereta, langgar macam-macam, membahayakan diri. Tidak. Tapi Allah SWT suruh menundukkan sebahagian pandangan kamu. Yang dikatakan sebahagian itu, para ulama lebih cenderung mengatakan, iaitulah pandangan syahwat. Kerana lelaki memang mudah naik syahwatnya melihat wanita, berbanding wanita melihat lelaki yang mereka lihat biasa-biasa saja. Kerana apa? Kerana disebutlah hadis yang sahih. Wanita apabila dia keluar, istashrafaha syaitan, maka syaitan akan memperhiaskan depan wanita itu di pandangan lelaki, dan begitu juga di belakangnya. Jadi untuk mengelakkan batasan, jaga solat, tunduk pandangan, jaga batasan, jaga jarak, dan juga menjaga komunikasi, suara perlulah dijaga dengan sebaiknya agar tidak berbanja dan berlembut dan berdayu-dayu yang boleh masuk ke dalam hati seorang lelaki. Jadi kita kembali lagi selepas ini insya-Allah untuk menyambung perbincangan kita berkenaan adab bersosial di dalam Islam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 bersama-sama dengan mahasiswa dan mahasiswi dari Universiti Islam Antarabangsa Ma'ruf Club. Alhamdulillah, tadi kita telah membicarakan persoalan dan menjawab beberapa soalan daripada mahasiswa dan mahasiswi kita berkenaan dengan bagaimana ingin menjaga batasan apabila berinteraksinya lelaki dan wanita. Ya, jadi kita dah pun sebutkan perlu dikukuhkan solat kita agar dapat mencipta suatu akar yang kuat di antara hubungan kita dengan Allah, yang dengan ketika itu sentiasa kita akan mengingati Allah. Jadi bagaimana disebutkan oleh Allah SWT, wa idza fa'alu fahishatan zakarullah fastaghfaru lidhunubihim. Jadi Allah sebut tu sangat cantik. Kena ingatkan betul. Wa idza fa'alu fahishah, apabila mereka melakukan fahisyah. Telah kita sebutkan tadi, fahisyah adalah dosa berkaitan apa? Berkaitan kemaluan. Ini bermakna ada orang mukmin yang akan jatuh juga melakukan dosa melibatkan kemaluan. Orang mukmin, bukan Muslim. Muslim ini memang biasalah. Tapi sekarang yang dah naik pangkat sampai tahap mukmin ni pun boleh jadi bermasalah. Boleh jadi bermasalah juga dalam isu ini. Tetapi mereka ada special talent, special character. Istimewanya mereka iaitulah idza fa'alu fahisyah zakarullah, mereka akan segera mengingati Allah.
Jadi kita kena faham dengan betul ayat ini. Iaitulah disebutkan oleh para ahli tafsir. Maksud dia begini. Apabila begini ya, kita buat analogi. Apabila kita bergaduh dengan seseorang, biasanya kita nak tengok matanya pun kita tidak ingin. Benar? Kita tak mau pandang dia. Kita benci. Tak mau pandang. Ya, bertentang mata lagi tak mau. Kalau ada orang ingin menegur kita, saya nak buat teguran sikit kepada saudara, kita tengok tak nak tengok mata dia, tunduk je, tengok tempat lain, ignore, cuba ignore. Itu sifat manusia. Sifat manusia. Mereka tidak mahu bertentang mata dengan orang ataupun dengan sesuatu ataupun dengan apa yang mereka benci ataupun mereka tidak suka. Begitu juga orang yang melakukan kesalahan. Kalau ada yang dia menipu, dia mungkin segan-segan nak tengok mata kita. Ataupun kalau dia sedang menipu perniagaan, dia rasa cemas, kelang kabut nak curi barang dalam beg, nak lari cepat ni, ya, begitu. Maka Allah SWT menciptakan manusia. Allah tahu manusia begitu. Dan Allah ingin kalau kita orang mukmin ni sifat mereka akan segera teringat Allah. Jadi mereka bila jatuh dalam masalah sosial melibatkan lelaki perempuan, mereka akan segera ingat Allah. Ingat Allah itu seolah-olah tepat pemandang Allah SWT. Ketika lupa itulah terus mana Allah. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apabila disebutkan dalam kisahnya, idza hamma biha wa hammat bih, ya, apabila Zulaikha berkehendakkan kepada Yusuf, Yusuf berkehendakkan kepada Zulaikha, ataupun sama ada nama Zulaikha ataupun apa juga nama, ini menunjukkan bahawa nafsu kedua-duanya adalah nafsu fitrah manusia. Tetapi apa yang menyebabkan Nabi Yusuf menahan daripada meneruskan maksiat itu ataupun tergoda dengan godaan itu, dengan segera dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifatnya. Jadi itu yang perlu dilakukan dan tidak berhenti di situ. Selepas mengingati Allah, dia akan fastaghfirullah dengan segera tanpa tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Apabila melakukan dosa melibatkan kemaluan, jangan tangguh-tangguh. Kalau dah terjebak dalam kerjaya yang haram kerana kemaluan, jangan tangguh-tangguh. Tak taubat, tak ada tangguh-tangguh. Time tu sedar, time tu juga kena berhenti. Ya, sebab dosa melibatkan kemaluan akan memberi kesan kepada hati dan seterusnya kepada yang lain-lain punya ibadah juga. Oleh kerana itu, segera minta kepada Allah taubat dan Allah akan memberikan taubat. Sebagaimana Nabi sebut, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan dosa, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah melakukan taubat. Jadi kita buka kepada soalan sekiranya ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi